KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Untuk episod kali ini, saya Nisa K, hos anda. Seperti biasa, kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan yang akan menduduki SPM 2021, mengenal lebih dekat mata pelajaran ini. Mungkin kita akan berbincang mengenai beberapa subtopik, mengulang kaji dan sebagainya. Nisa nak ingatkan anda untuk sering menjaga SOP. Kita belum menang, kita tak boleh leka dalam menghadapi COVID-19. Jangan lupa untuk memakai pelitup muka di tempat awam, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Tangan tu cuci dengan kerap menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman. Baiklah, untuk subjek hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan prinsip perakaunan. Siapa ya agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita tonton profil ini. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Islina dari SMK Putra Perdana Puchong Selangor. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nisa, khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Cikgu, saya sangat teruja hari ini kerana orang kata prinsip akauntan ni kira-kira duit Cikgu. Ya, betul tu Nisa. Betul. Baiklah, Cikgu, saya ingin jemput Cikgu ke meja kita untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan mata pelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Sekejap ya. Okay. Cikgu, apabila kita berada di kawasan yang sudah pun kita menjaga jarak sosial 1 meter sekurang-kurangnya bahu ke bahu, dan tempat kita ni pun tak ada orang lain Cikgu, kita je. Maklumlah kita menjaga SOP ya, walaupun ketika bersiaran. Dan apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, silakan Cikgu. Jangan lupa kawan-kawan untuk sentiasa menyimpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih, di dalam poket plastik, di dalam bekas plastik yang seperti yang Nisa ada ni pun boleh. Yang penting gunakan ia apabila ia masih bersih. Kalau dah kotor tu, bawalah pelitup muka yang lebih ataupun tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah Cikgu, nampaknya kita menjaga SOP, kita berdua je di sini. Saya rasa tak seronoklah kalau tak ada kawan-kawan sekelas Cikgu. Tapi saya nak jemput mereka secara alam maya. Baiklah, kita ada rakan-rakan juga dari SMK Putra Perdana Puchong Selangor yang akan bersama-sama dengan kita. Hai semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Hai. Boleh buka mikrofon masing-masing ya, kita nak dengar suara masing-masing. Hai. Semua dah bersedia ke ni? Sebelum itu kita nak berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Rabiatul, silakan. Hai, nama saya Rabiatul Dawiyah binti Azhar. Saya daripada SMK Putra Perdana. Baik, seterusnya silakan Zulaika. Hai, nama saya Nur Zulaika binti Mak Sanib. Saya dari SMK Putra Perdana. Terima kasih. Iteng, silakan. Hai, nama saya Li Iteng dari SMK Putra Perdana. Baiklah, silakan Xiao Hui, silakan. Halo, nama saya Lu Xiaohui dari SMK Putra Perdana. Baik, terima kasih. Seterusnya Amirul, sila perkenalkan diri. Hai, nama saya Amir Idwan bin Azman dari SMK Putra Perdana. Baik, seterusnya kita ada Haziq, silakan. Haziq, anda bersama dengan kami. Silakan Haziq. Hai, nama saya Sidney Haziq bin Zamani daripada SMK Putra Perdana. Baik. Oh, namanya memang Sidney Haziq. Ya, Sidney Haziq. Unik sekali lah nama kawan kita dekat sini. Nisa di sini sangat berbesar hati dapat bersama-sama dengan adik-adik dari SMK Putra Perdana Puchong Selangor. Juga dengan mereka yang menonton kami di rumah. Teruskan bersama dengan kami selama 1 jam ini. Banyak input yang Cikgu Islina nak kongsikan. Ambil pen, ambil kertas. Tetapi sebelum itu Cikgu, kita ada video khas untuk dipertontonkan kepada semua. Jom kita tengok. Sebab-sebab saya suka akan perkanan tingkatan 4 bab 1 kerana bab ini mempunyai banyak ilmu yang saya dapat mempelajari. Contoh-contoh pengenalan
dalam akaun dan juga nilai-nilai universal. Selain itu, bab ini juga mengajar saya bagaimana cara untuk menjadi akauntan yang lebih cemerlang. Modul 1 iaitu pengenalan kepada perakaunan merupakan topik pertama yang saya pelajari semasa saya berada di tingkatan 4. Topik ini banyak memberikan saya pengetahuan awal tentang perakaunan yang sememangnya akan digunakan dalam kelas-kelas seterusnya. Saya dapat mengenali dan membezakan 4 entiti perniagaan, andaian dan prinsip yang diamalkan dalam sesebuah perniagaan dan juga format penyata kewangan yang standard yang digunakan. Sememangnya topik ini sangat penting untuk kita pelajari dan fahami terlebih dahulu sebelum kita pelajari topik-topik selanjutnya. Modul 1 yang telah saya pelajari pada tahun lepas iaitu pada awal tahun 2020. Antara tajuk yang masih segar dalam ingatan saya ialah kitaran perakaunan dan juga entiti perniagaan. Walau bagaimanapun, pelajaran ini tetap perlu saya pelajari lagi untuk pengukuhan dan juga membolehkan saya menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan baik dan tepat. Dengan modul pengukuhan 1 ini, saya akan lebih mudah dan juga membuatkan saya lebih berminat dan juga semangat untuk mempelajari tajuk-tajuk seterusnya. Topik pertama yang saya pelajari semasa di tingkatan 4 ialah pengenalan kepada perakaunan. Saya telah belajar sejarah perakaunan, format penyata kewangan, andaian, prinsip dan batasan perakaunan. Modul 1 tingkatan 4 telah memberikan saya lebih kefahaman untuk memahami topik-topik seterusnya dengan lebih baik. Oleh itu, semua rakan-rakan perlulah memahami konsep dan teori modul ini dengan sebaik-baiknya. Kerana modul ini merupakan asas penting sebelum kita memahami penyediaan rekod-rekod perakaunan yang akan kita pelajari di kelas yang akan datang. Baiklah, itu dia perkongsian daripada adik-adik calon SPM 2021 berkenaan dengan prinsip perakaunan. Ada yang kata minatlah, ada yang ingat balik topik-topik yang disukai seperti kitaran perakaunan, entiti perniagaan. Wah, nampak sangat-sangat menarik ya, Cikgu. Apa agaknya yang kita akan pelajari pada hari ini, Cikgu? Okey, baiklah Nisa, terima kasih. Yeah. Jadi pada hari ini Cikgu akan cover modul 1.0, okey, iaitu berkenaan dengan pengenalan kepada perakaunan. So dekat topik ini kita akan belajar banyak teori berkenaan dengan perakaunan dan ianya sangat penting kerana modul 1 ni merupakan basic ataupun asas untuk kita lebih faham topik-topik yang seterusnya selepas ini. Baik. Jadi sebagai pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM 2021, format baru, Cikgu. Yeah. Macam mana agaknya mereka ni nanti ya? Cikgu nak tunjuk slide ke Nisa? Belum lagi, Cikgu. Oh, kita akan beristirahat seketika. Saya kira Cikgu akan berkongsi sedikit ya mengenai format peperiksaan. Saya takut nanti anak-anak ni risau macam mana ni kumpulan pertama yang akan menduduki SPM menggunakan format baru dan juga silibus yang baru. Saya kira sangat-sangat berbezalah dengan yang sebelum ini di mana mereka mengikuti format silibus KSSM sekarang ni untuk pelajar-pelajar prinsip perakaunan. Rakan-rakan semua yang ada di studio dengan kami, adakah anda sudah bersedia? Kalau bersedia bagi Kak Nisa thumbs up, boleh tak? Yeay, double thumbs up daripada semua. Yang di rumah pun diharap bersedia. Cikgu dah kongsikan sedikit apa yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai teori perakaunan ya. Teori-teori perakaunan yang mana akan menjadi asas kepada pembelajaran yang seterusnya. Baiklah, saya kira mereka semua sudah bersedia. Tetapi sebelum itu, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Islinah dan juga rakan-rakan dari SMK Putra Perdana Puchong Selangor. Jom Cikgu, kita mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Okay, hai anak murid Cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang berada di rumah. Jadi pada hari ini untuk slot pertama Road to Success 2021 SPM untuk prinsip perakaunan. Okey, Cikgu akan terangkan serba sedikit. Okey, yang pertama ialah kurikulum prinsip perakaunan dan Cikgu akan terangkan pula format pentaksiran SPM prinsip perakaunan. Kemudian Cikgu akan terangkan pula topik yang kamu akan belajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kemudian kita akan teruskan dengan modul 1.0 pengenalan kepada perakaunan
Dan kemudian modul 2.0 klasifikasi akaun. Okey, baiklah sebelum tu cikgu mulakan dulu dengan kurikulum prinsip perakaunan. Okey, serba sedikit. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM Prinsip Perakaunan merupakan mata pelajaran elektif di dalam kelompok mata pelajaran elektif Ikhtisas ataupun lebih dikenali dengan MP yang telah digubal untuk murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, baiklah. KSSM Prinsip Perakaunan ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2017. Jadi ini bermakna Nisa, sebenarnya untuk subjek prinsip perakaunan, tahun ini bukanlah tahun pertama KSSM. Kita telah bermula pada tahun 2017 di mana pada masa itu pelajar-pelajar tingkatan 4 yang mengambil prinsip perakaunan telah mula KSSM. Jadi mereka punya SPM yang pertama iaitu pada tahun 2018 telah pun KSSM. Kami tidak seperti beberapa subjek yang lain yang baru nak mula KSSM pada tahun ini. Saya baru tahu cikgu. Terima kasih di atas penjelasan tersebut. Jadi sebenarnya ini satu bonus, satu kelebihanlah kepada anak-anak ni. Kerana mereka telah ada bahan rujukan yang banyak. Ada seniors untuk dirujuk dan juga mereka ada soalan SPM tahun-tahun lepas, ada 3 tahun lah. 2018, 2019 dan 2020 yang terbaru. Okey, jadi mereka bukanlah batch yang pertama KSSM untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, jelas ya di situ? Okey, baiklah. Kita teruskan dengan format pentaksiran prinsip perakaunan untuk SPM. Kita ada 3 kertas. Okey. Kertas 1, kod kertas ialah 3756/1. Okey, 40 soalan objektif. Okey, soalan aneka pilihan jawapanlah ada A, B, C, D. Masa yang diberikan ialah 1 jam 15 minit. Markahnya ialah 40 markah. Dan wajarannya ialah 20%. Okey. Manakala kertas kedua, kod kertas ialah 3756/2. Kita ada 6 soalan objektif dalam 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, untuk bahagian A ada 3 soalan dan jawab ke semua soalan. Wajib jawab ke semua soalan. Manakala di bahagian B pula juga ada 3 soalan. Okey. So, murid-murid pilih 2 sahaja untuk dijawab. 2 daripada 3 soalan. Ini bermakna untuk kertas 2 ada 5 soalan yang mereka perlu jawablah dalam masa 2 jam 30 minit. Alright, dan markahnya ialah 100 markah dan wajarannya ialah 60%. Okey, manakala kertas 3, kod kertas 3756/3. Okey, kertas 3 adalah kerja khusus. Okey, di mana ianya dilaksanakan oleh murid-murid semasa mereka berada di tingkatan 5. Okey, tempoh yang diberikan untuk melengkapkan kerja khusus ini ialah 12 minggu. Okey, markahnya ialah 100 markah dan wajarannya ialah 20%. Baiklah, kertas 3 ni sebenarnya anak-anak memang boleh skor. Okey, memang boleh skor sebanyak markah yang mungkin kerana mereka buat bersama-sama dengan bimbingan guru. Okey, di dalam kelas PDPC. Jadi sepatutnya murid-murid memang kena beri komitmen yang sepenuhnya untuk dapat markah penuh pun boleh. Okey. Jadi kalau kita tambahkan ketiga-tiga kertas tu, 20% kertas 1, 60% kertas 2 dan 20% lagi kertas 3, maka completelah 100%. Begitulah format pentaksiran untuk prinsip perakaunan. Adik-adik kita ni semua tingkatan 5. Mereka berada di tingkatan 5 sekarang. Mereka adalah calon SPM 2021. Tak lama lagi dah, mungkin beberapa bulan sekarang ni mungkin betul. Ada yang rasa lama lagi. Tetapi pejam celik, pergi sekolah, balik sekolah, dah sampai ke hari peperiksaan cikgu. Betul. Baiklah. Okey, kita teruskan ya. Baiklah, inilah topik-topik yang akan dipelajari murid-murid yang mengambil prinsip perakaunan. So, untuk tingkatan 4, kita ada 9 modul. Okey, modul 1, pengenalan kepada perakaunan. Modul 2, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okey, modul 3, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Modul 4, buku catatan pertama. Modul 5, ledger. Modul 6, imbangan duga. Modul 7, penyata keuangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Modul 8, pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata keuangan milikan tunggal. Dan modul yang terakhir dalam tingkatan 4, iaitu modul yang ke-9,
pembetulan kesilapan. Okey? Manakala nanti bila dah naik tingkatan 5 pula, okey, mereka akan belajar modul yang seterusnya. Okey, ada 7 dekat situ. Okey, modul yang ke-10, analisis dan tafsiran penyata keuangan untuk membuat keputusan. Modul 11, rekod tak lengkap. Modul 12, perakaunan untuk kawalan dalaman. Modul 13, perakaunan untuk perkongsian. Modul 14, perakaunan untuk syarikat. Modul 15, perakaunan untuk kelab dan persatuan. Dan yang terakhir, modul 16, perakaunan kos. Semua perakaunan. Ya, semua perakaunan. Ya, Dan topik yang kita akan ulang kaji hari ini adalah topik tingkatan 4, cikgu kan? Ya, tingkatan 4 modul 1 lah. Kita akan start daripada mula. Nampaknya rakan-rakan kita ni, saya nak tengok mereka ni macam mana ulang kaji. Ingat lagi ke tidak? Jom cikgu, kita teruskan. Okey, kita teruskan ya. Okey, kita mulakan dengan modul 1 iaitu pengenalan kepada perakaunan. Jadi cikgu harap anak-anak murid cikgu dan anak-anak murid yang berada di rumah, kita revise balik apa yang telah kamu pelajari semasa kamu di tingkatan 4. Alright? So kita mulakan dengan pengenalan kepada perakaunan. Okey, nampak tak gambar ni? Kitaran perakaunan. Sebenarnya Nisa, untuk modul 1 ni dia ada banyak sangat teori. Okey, tapi untuk hari ini cikgu akan fokus kepada beberapa subtopik yang memang sangat penting. Yang biasanya banyak soalan ditanyakan dalam peperiksaan. Okey, so inilah antaranya, salah satunya ialah kitaran perakaunan. Okey, kita tengok kitaran perakaunan terlebih dahulu. Ianya merupakan satu proses lengkap untuk perekodan keuangan sesebuah perniagaan. Jadi semua perniagaan kena lalui proses inilah. Okey, jadi yang pertama kita mulakan dengan peringkat yang pertama iaitu dokumen perniagaan. Okey, dokumen perniagaan. Apakah itu dokumen perniagaan, murid-murid? Dokumen perniagaan ialah satu bukti urus niaga, satu bukti bertulis untuk sesuatu urus niaga. Alright, dan ianya terbahagi kepada dua, iaitu dokumen sumber dan dokumen bukan sumber yang perlu difailkan dengan sistematik. Yang perlu difailkan dengan lengkap dan sistematik. Okey, untuk apa? Untuk apa kita failkan dengan lengkap? Sebab ianya akan menjadi rujukan kepada peringkat yang kedua ataupun proses yang kedua, iaitu buku catatan pertama. Okey, so kita tengok pula kepada peringkat yang kedua, buku catatan pertama. Okey, buku catatan pertama adalah buku yang akan mencatatkan semua urus niaga daripada dokumen tadi. Alright, so dalam dokumen tadi, bila kita tengok dokumen, apa yang ada dalam tu? Ada urus niaga, ada tarikh, ada jumlah, okey, ada diskaun mungkin. Jadi semua tu kita akan catatkan ke dalam buku catatan pertama. Jadi buku catatan pertama ni ada 4 ya murid-murid. Yang pertama ialah jurnal am, yang kedua ialah jurnal khas, yang ketiga buku tunai dan yang keempat buku tunai runcit. Okey, so ada 4 yang perlu kamu record dalam buku catatan pertama. Okey, kemudian kita pergi kepada peringkat yang seterusnya iaitu ledger. Okey, ledger pula ialah semua catatan daripada buku catatan pertama tadi kita akan pindahkan ke dalam ledger menggunakan sistem catatan bergu. Okey, apa itu sistem catatan bergu? Iaitu catatan di mana kita perlu tentukan debit dan kredit. Okey. So lepas tu kita pergi pula kepada peringkat yang seterusnya iaitu peringkat yang keempat, imbangan duga. So apa itu imbangan duga? Imbangan duga ialah senarai baki-baki akhir akaun daripada ledger tadi. Alright, so kita akan pindahkan ke dalam imbangan duga dan di imbangan duga ni lah tadi kita boleh menguji ketepatan catatan bergu kita tadi tu. Okey, di imbangan duga kita boleh uji ketepatan dia. Okey, and then seterusnya pelarasan. Okey, pelarasan akan berlaku pada tarikh imbangan. Ada beberapa akaun yang akan terlibat dengan pelarasan. Baik. Okey, jadi pelarasan ni kita kena selesaikan dulu. Okey, kita kena recordkan dia di dalam jurnal am pelarasan dan ledger pelarasan. Okey, kita recordkan di situ ya murid-murid di dalam pelarasan. Kemudian kita akan buat imbangan duga sekali lagi dan nama dia kali ini ialah imbangan duga terselaras. Okey, so sama juga imbangan duga terselaras ialah senarai baki-baki akhir akaun termasuklah yang kita baru je selaraskan tadi. Okey, so di sini juga kita boleh uji ketepatan catatan bergu. Okey, dan seterusnya ialah catatan penutupan. Okey, di peringkat ini semua akaun hasil dan akaun belanja kita akan pindahkan ke dalam akaun perdagangan untung rugi. Okey.
Okey, dan peringkat yang terakhir ialah penyata kewangan ya murid-murid. Penyata kewangan tu ialah satu penyata yang merekodkan semua urus niaga kewangan yang telah kita proses tadi tu. So di sinilah nanti sesebuah perniagaan akan tahu sama ada perniagaan tersebut mengalami keuntungan, dapat keuntungan ke ataupun rugi. Dan di sini jugalah kita akan tahu kedudukan keuangan sesebuah perniagaan tu. Sesebuah perniagaan. Cikgu, saya tertanya-tanya, adakah kitaran perakaunan ni perlu dilakukan sejak daripada perniagaan tu sangat-sangat baru atau kecil lagi atau dah tunggu besar baru nak buat? Oh, tak Nisa. Once you start the business, you have to start the process. Kitaran. Dan kitaran ni akan berputar-putar sepanjang perniagaan itu berlangsung ataupun betul tu, berjalan. Saya ambil nota ni semua ni, maklumlah nak buka bisnes, nak raya, nak jual dan macam-macam lagi kan. Baiklah. Setakat ni kawan-kawan semua okey ya? Semua mengikuti? Kalau ya, okey bagi thumbs up. Kita nak tengok ni mereka mengikuti atau tidak. Masing-masing tersenyum lebar, yang di rumah pun diharapnya masih lagi menonton kami dengan penuh fokus. Maklumlah banyak cikgu kongsikan walaupun baru berapa minit yang pertama ni saya pun nota saya dah macam buku teks tingkatan 4 dah ni. Ya, baiklah cikgu, kita akan berhenti seketika, tetapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Kalau keluar tu pakai pelitup muka, walaupun kebanyakan sektor telah dibuka, haruslah kita sentiasa menjaga orang kata apa keselamatan kita, #kita jaga kita. Kita akan jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kekal fokus bersama kami di Road to Success SPM 2021. Kita tadi dah berbincang mengenai kitaran perakaunan yang ada 8 langkah. Dan Cikgu Islina ada sebut kalau perniagaan tu mula saja kena terus buat. Okey Cikgu, kita teruskan dengan pelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Kita sambung kepada yang seterusnya iaitu penyata keuangan. So apakah itu penyata keuangan? Ianya merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat keuangan sesebuah perniagaan. Okey, disediakan dengan struktur dan format pelaporan yang digariskan dalam piawaian laporan keuangan. Okey, itu bermaksud penyata keuangan yang disediakan mestilah mengikut format yang standard. Kalau di Malaysia kita ada MASB, Malaysian Accounting Standard Board. Okey, MASB inilah yang membuat piawaian untuk laporan keuangan. Ya, mereka juga merujuk kepada IASC iaitu International Accounting Standard Board. Okey, jadi yang seterusnya, pengguna juga dapat melihat kedudukan keuangan sesebuah perniagaan dengan jelas. Okey murid-murid, siapakah pengguna penyata keuangan? Okey, cikgu tunjuk dekat situ ya. Yang pertama ialah pengguna dalaman. Okey, siapakah pengguna dalaman penyata keuangan? Yang pertama ialah pemilik, yang kedua ialah pihak pengurusan dan yang ketiga ialah pekerja. Okey, kenapa mereka semua ni memerlukan nak lihat, nak tengok kepada penyata keuangan? Okey, pemilik untuk apa dia guna penyata keuangan? Dah tentulah kan, dia adalah pemilik kepada perniagaan tersebut. Dah tentu dia nak tengok prestasi perniagaan dia. Dia nak tengok sama ada perniagaan dia untung ke, rugi ke. So dia nak tengok juga kedudukan keuangan, aliran tunai. Dia nak tengok juga apa hasil yang telah diterima dan apa belanja yang telah dibayar. Jadi mereka perlu tengoklah kepada penyata keuangan tu. Okey, pihak pengurusan pula untuk apa? Okey, pihak pengurusan sesebuah perniagaan juga perlu gunakan penyata keuangan sebab mereka nak plan for the future. Alright, so kalau misal kata tahun ini perniagaan tersebut untung. So next year mereka nak buat macam mana lagi untung? Lagi untung. Right, so dia kena pasang strategi Nisa. Alright, so pihak pengurusan juga perlu nak gunakan penyata keuangan. And then kalau dia rugi, so dia kena plan untuk untung lah pula next year kan, takkan nak rugi saja. Okey, dan seterusnya pekerja. Kenapa pekerja juga nak tengok penyata keuangan? Kerana pekerja nak tengok syarikat yang tempat dia bekerja tu ada kemampuan tak nak bayar gaji dia? Ada kemampuan tak nak bagi mereka allowance? Mereka ada maksudnya macam ada tak peluang untuk naik pangkat dalam perniagaan tersebut. That's why dia nak tengoklah. Okey, manakala pengguna luaran, okey, bank, pembekal, pemegang saham dan kerajaan. Ini adalah pihak luar yang nak gunakan penyata keuangan perniagaan tersebut. Okey, untuk apa? Kalau bank,
Okey, misal kata perniagaan tersebut nak buat pinjaman bank. So bank tak boleh simply luluskan. Betul. Bank nak tengok penyata kewangan dulu. So kalau bank berpuas hati, bank kata okey, this company okey, cash flow pun cantik. So dia ada kemampuan nak bayar balik hutang pinjaman dia, so bank akan luluskan. Kalau tidak, bank tak luluskanlah. Alright. Okey, pembekal. Okey, pembekal pun sama. Pembekal juga perlu nak tengok kepada penyata kewangan untuk apa? Sebab kadang-kadang peniaga ni mereka tak beli barang dengan pembekal secara tunai. Mereka nak berhutang ataupun kita panggil beli secara kredit. So sekarang ni pembekal dia nak beri kemudahan kredit tu kepada peniaga-peniaga. Jadi sebelum nak bagi kemudahan kredit tu, dia akan tengok dulu penyata kewangan. Ada tak kemampuan untuk peniaga tu tadi bayar balik hutang mereka? Okey, kalau mereka nampak penyata kewangan tu memang bagus, memang cantik, okey, so mereka akan bagi kemudahan kredit tu. Kalau tak dapatlah. Alright. Pemegang saham untuk apa? Pemegang saham mereka dah tentulah melaburkan sejumlah duit ke dalam perniagaan tersebut dengan harapan untuk dapat balik keuntungan dalam bentuk dividen. Okey? Jadi kalau pemegang saham tengok penyata kewangan tu, mereka tengok untung baguslah this company, so dia sure lah dia akan dapat dividen yang tinggi. So penyata kewangan tu juga mereka boleh compare lah antara satu company dengan satu bisnes dengan satu bisnes yang lain. So pemegang saham gunakan untuk itulah. Okey, dan the last one, kerajaan. Okey, kerajaan guna untuk apa? Of course untuk taksiran cukai. Ya, pandai Nisa. Okey, untuk taksiran cukai. Jadi siapa yang akan gunakan? Agensi kerajaan yang mana yang akan gunakan? LHDN. Very good, Nisa. Betul ya. Lembaga hasil dalam negeri yang akan gunakan penyata kewangan perniagaan untuk buat taksiran cukai. Alright. So penyata kewangan ada dua, iaitu akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Tapi untuk hari ini Nisa, kita tak akan belajarlah nak sediakan penyata kewangan sebab kalau Nisa tengok kitaran tadi, dia berada di peringkat yang ke-8. Terakhir sekali. Yes, yang terakhir. So kita kena go through dulu yang lain-lain tu baru kita boleh jumpa dia. So dalam modul 1 ni kita cuma nak tunjuk format yang basic sahaja. Okey, kita nak kenalkan dulu. Okey, so kita teruskan. Okey, ini format dia. Okey, inilah format penyata kewangan. Kita sediakan dua kan tadi, cikgu dah cakap. Yang pertama ialah akaun perdagangan dan untung rugi dan yang kedua ialah penyata kedudukan keuangan. Dia sebenarnya sangat panjang tapi yang ini adalah format yang basic sahaja. Yang telah diringkaskan. Okay. Yes, kita ringkaskan di sini. Okey, kita pergi kepada next. Okey, ciri kualitatif penyata keuangan. Okey, apa maksud ciri kualitatif? Penyata kewangan yang baik mesti memenuhi ciri kualitatif berikut. Maksudnya apa? Penyata kewangan yang baik mesti berkualiti. Nak cakap dia kualiti tu mesti ada kesemua ciri yang pelajar tengok dekat skrin ni. Okey? Okey, untuk ciri kualitatif asas, yang pertama kerelevanan. Mestilah relevan dengan keperluan pengguna, okey, dan boleh mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Jadi penyata kewangan yang baik tu dia mestilah yang berkualiti. Tadi cikgu cakap mestilah relevan dengan keperluan pengguna. Pengguna nak tengok apa? Semua dah disediakan, semua dah ditunjukkan di situ. Alright, dan ianya boleh mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Okey, dan yang kedua perwakilan benar. Okey, bebas dari kesilapan dan kekeliruan. Okey, perlu didedahkan secara jujur tanpa berselindung. Okey, penyata kewangan tak boleh sorok apa-apa. Even 1 sen pun kita kena tunjuk. Ya, okey, kita tak boleh ada unsur berat sebelah. Okey, kita mesti jujur sebab kita tak nak ada kekeliruan. Okey, dan untuk ciri kualitatif tertingkat pula, okey, ada 4 ciri dekat situ ya, pelajar. Okey, yang pertama, penyata kewangan mestilah ada ciri kebolehbandingan. Apa maksud kebolehbandingan? Ianya boleh dibandingkan antara satu tempoh perakaunan dengan tempoh perakaunan yang lainnya. So maksudnya kita kena ada trend. Kan kita tak boleh kejap tahun ni buat cara lain, tahun depan buat cara lain. Tak boleh. Kita ada standard yang kita kena follow. Alright. So dia mestilah boleh dibandingkan. Okay, ciri yang pertama kebolehbandingan. And then yang kedua kebolehfahaman. Okey, penyata kewangan tu tadi mestilah jelas. Alright, mestilah pengguna faham. Okey, misal kata ada beberapa perkara maklumat tambahan. Okey, yang kita tak boleh nak nampakkan dalam penyata kewangan tu, maka kita kena sediakan nota kepada akaun. Jadi pengguna akan rujuk. Okey, nota kepada akaun tu untuk relatekan dengan penyata kewangan tu tadi. Okey, yang ketiga kebolehsahan. Okey, jika penyata kewangan tersebut boleh disahkan, okey, ianya memberi satu jaminan kepada pengguna bahawa penyata kewangan tersebut memang boleh dipercayai. Alright?
Okey, yang terakhir pemasaan. Okey, penyata kewangan mestilah dikeluarkan tepat masa supaya boleh buat keputusan yang relevan pada masa itu. Kalau dia lambat mungkin dah tak relevan. Betul. Okey. So jadi sekarang kena ada 6 ciri ni tadi, barulah kita kata penyata kewangan adalah penyata kewangan yang berkualiti. Ya. Okey. Setakat ni kawan-kawan okey ke? Fokus betul lah kawan-kawan kita ni, cikgu. Bagus. Semua bagus. Kalau topik ni, cikgu, kalau di buku teks itu, buku teks kata 4 lah, cikgu kan? Ya. Untuk mereka rujuk. Ada lagi ke buku teks kata 4? Ada? Kalau tak ada, hari inilah kita nak ulang kaji bersama-sama. Cikgu saya nak tanya, apa yang dimaksudkan dengan bila keluarkan penyata kewangan tu mengikut tempoh waktu yang tepat? Bila tempoh waktu yang betul nak keluarkan penyata kewangan tu, cikgu? Okey, cikgu terangkan sedikit dulu Nisa, tapi nanti dia ada explanation kat belakang ni. Baik. Ada lagi. Advance pula saya tanya soalan. Okey, sebenarnya tempoh perekanan tu, setiap perniagaan dia kena ada tempoh perniagaan dia. Misal kata kalau dia bermula daripada 1 Januari 2020, dia akan berakhir setahun. 31 Disember 2020 kita kena tutup. Baik. Bukan tutup perniagaan, tutup akaun. Tutup dulu sebab kita nak cari untung atau rugi dan kita nak tengok kedudukan keuangan. And then esoknya 1 Januari 2021 kita start buku baru. Dia macam tu. And then kita stop balik 31 Disember 2021. Lepas tu kita start balik. Dia macam tu. So kita, kalau kita nak bandingkan antara tempoh, so kita kata tempoh yang ni kita untung, nanti tempoh yang depan tu untung tu makin banyak ke makin sikit ke rugi. So kita boleh compare. Macam tu. Saya ada sedikit faham di situ. Wah, saya pun bukan main lagi. Fokus. Kita akan berbincang dengan lebih lanjut. Tetapi sebelum tu, cikgu, berkaitan dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu menuju kesambutan Hari Guru yang akan tiba tidak lama lagi, kita ada terima beberapa kad ucapan digital. Contohnya yang kita ada ni daripada adik Adam Rain daripada P4 Umar. Ucapannya, "Dear teacher, I am very thankful that you teach all the stuff I don't know. I couldn't understand anything in life without you. I hope you will keep teaching us dan apa tu tadi? Of this important part of important stuff in life." Terima kasih adik Adam dengan ucapan hashtag Terima Kasih Cikgu ditujukan kepada Cikgu Selina dan juga semua guru-guru di Malaysia. Setakat ini semua faham ya, kita dah belajar mengenai penyata kewangan, pengguna dalaman luaran, semuanya masih okey? Saya risau ni mereka kena senyap je. Tak apa. Nanti kita akan ada soalan. Ya, cikgu, ada soalan. Akan ada soalan. Diharapkan kekal fokus, kekal mengambil nota, mendengar apa yang cikgu kongsikan. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa K. Masih bersama dengan Cikgu Selina serta rakan-rakan dari SMK Putra Perdana Puchong. Jom cikgu, kita teruskan pelajaran kita. Silakan. Okey, baiklah Nisa, terima kasih. Okey, pelajar kita teruskan lagi dengan yang seterusnya iaitu andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Kita pergi dulu kepada andaian perakaunan. Ada 4 di situ. Yang pertama ialah entiti berasingan. Okey, apa maksud entiti berasingan? Transaksi perniagaan mestilah berasingan dengan transaksi pemilik. Okey, maksudnya dekat sini, business is business. Pemilik ialah pemilik. Dia tak boleh mix dua-dua tu. Okey, sebabnya misal kata, kalau pemilik nak ambil duit daripada business, nak guna untuk kepentingan peribadi, keperluan peribadi, okey, dia kena record. Dia tak boleh ambil dan tak record. Dia mesti ambil dan record. Kita kata itulah entiti berasingan. And then yang kedua, usaha berterusan. Okey, kita andaikan bahawa sesuatu perniagaan tu ditubuhkan untuk satu tempoh masa yang tak ada had. Kita tak plan kan kita buka bisnes tahun 2021, nanti 2025 kita tutup nak. Kita tak plan macam tu kan. Kita plan untuk bisnes kita berterusan. Okey, tak ada tempoh had masa. Dan yang ketiga, wang sebagai ukuran. Okey, wang sebagai ukuran dalam penyata kewangan, semua urus niaga mestilah direkodkan menggunakan mata wang sesebuah negara. Kalau dekat Malaysia kita ada ringgit Malaysia lah. Okey, semua kena rekod dalam RM. Okey, dan yang keempat, ni yang Nisa tanya tadi, tempoh perakaunan. Okey, membolehkan perbandingan dibuat antara satu tempoh dengan tempoh yang lain. Okey, ada juga perniagaan yang dia tak buat setahun. Dia buat 6 bulan. Misal kata bermula 1 Januari, berakhir 30 Jun. Nanti 1 Julai dia start balik, berakhir 31 Disember. Dan dia tak semestinya bermula 1 Januari. Ada juga yang bermula 1 Mac. Nanti dia berakhir 28 Februari lah. Dan dia sentiasa macam itulah berterusan. Okey, itulah anda okey, untuk perakaunan. Dan yang kedua, kita tengok pula prinsip perakaunan. Yang pertama ialah ketekalan. Ketekalan ni ialah konsisten. Okey, segala apa yang
gunakan semasa nak sediakan penyerta kewangan tu, okey, mestilah kaedah yang sama. Okey, contoh macam susut nilai, okey, semua aset bukan semasa ya, macam kenderaan, perabot. Okey, benda tu makin lama harga dia makin turun. Berlaku susut nilai. Okey, so misal kata susut nilai tu ada 3 kaedah yang kita boleh gunakan dalam perakaunan. Yang pertama kaedah atas kos, yang kedua kaedah baki berkurangan dan yang ketiga kaedah penilaian semula. Okey, kalau perniagaan A ni contohnya, dia dah pilih kaedah baki berkurangan. So setiap tahun dia kena guna kaedah yang sama, dia tak boleh tukar-tukar. So kalau benda tak sama, kita tak boleh nak buat perbandingan. Okey, so kita panggil sebagai konsisten ataupun ketekalan. Okey, yang keduanya ialah prinsip kos. Prinsip kos tu berdasarkan harga sebenar. Contoh macam kita beli kenderaan dengan harga RM80,000. Kenderaan untuk syarikat lah. Okey, so RM80,000 pada tahun 2020. Nanti 2021 kita kena record, misal kata kita beli tadi kenderaan dengan harga RM80,000. Okey, nanti tahun 2021 kita record RM80,000 juga. Nanti tahun 2022, RM80,000 juga. Sebenarnya dia susut kan? Ya, betul. Tapi untuk kita tunjukkan susut tu, dia ada kolom yang lain. Okey, itu kita kata prinsip kos lah. Yang ketiga, pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, pelarasan hasil dan belanja untuk mengetahui untung sebenar. Okey, yang ni tadi kita kena buat pelarasan. Kita ingat tak tadi kita buat kitaran perakaunan? Ya, ada satu peringkat yang namanya pelarasan. Okey, so kita kena buat di situlah. Dan yang terakhir, batasan perakaunan. Ada satu saja, iaitu kos manfaat. Okey, sejauh mana pendapatan dijana daripada kos yang ditanggung. Okey, apa maksud dia? Okey, contohlah ya, Encik Ahmad. Okey, dia ada sebuah rumah yang tidak diduduki, tidak didiami. So dia kata dia nak buat pilihan. Nak buat rumah sewa ke, nak buat homestay. Jadi dia kena ada maklumat di situ, dia kena buat analisis. Okey, sama ada kalau nak buat homestay, berapa kos yang perlu dibayar dan berapa pendapatan yang akan dijana. Kalau dia buat rumah sewa pula macam mana? So dia akan comparekan dua tu, yang mana memberikan pulangan yang lebih lumayan, itu yang kita akan pilih. Itu namanya kos manfaat lah. Okey Nisa? Betul. Okey, so sekarang okey ya, bersedia ya. Saya kira dah tiba masa cikgu kita tanya mereka soalan. Okey, boleh. So kita pergi kepada soalan. Ya. Kuat sikit cikgu. Okey. Ya. Di mana soalan kita okay, mana tadi? Soalan kita nak tanya kepada rakan kita. Silakan cikgu soalannya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Rajah berikut menunjukkan sebahagian kitaran perakaunan. Apakah P dan Q? Okey, cikgu nak anak murid cikgu jawab. Okey, Sydney dah angkat tangan. Very good, Sydney. Okey, Sydney, apakah jawapan P dan Q? P ialah buku catatan pertama dan Q ialah pelarasan. Okey, Sydney kata P ialah buku catatan pertama dan Q ialah pelarasan. Okey, kita semak ya. Betul ke tidak jawapan Sydney? Ini kan tadi? Ya. Alright, inilah tadi kitaran yang kita dah belajar. Okey, kita revise balik. Dan ini jawapannya. P ialah buku catatan pertama dan Q ialah pelarasan. So, betul jawapan Sydney. Betul jawapannya. Fokus tu nampak dia dapat menjawab dengan fokus. baik. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua. Okey, yang ini. Lengkapkan jadual berikut. Okey, dia bagi keterangan dan kamu kena berikan apakah peringkat dalam kitaran perakaunan yang kita dah buat tadi. Okey, dia kata apa? Menyediakan jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. So, apakah nama peringkat tersebut? Dan seterusnya, untuk menyemak ketepatan catatan bergu. So, apakah peringkat tersebut? Okey, siapa boleh jawab? Anak murid cikgu ada yang boleh jawab? Okey, Rabiatul. Silakan. Okey, Rabiatul silakan. Buku catatan pertama dan juga imbangan duga. Okey, jawapan dia ialah buku catatan pertama dan imbangan duga. Now kita semak. Okey, betul. Betul dua-duanya. Okey, buku catatan pertama yang cikgu terangkan tadi ada 4 ya. Jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Dan imbangan duga untuk kita semak ketepatan catatan bergu tu tadi. Alright, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. Penyata keuangan mesti disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan boleh difahami oleh pengguna penyata keuangan. Nyatakan 2 ciri kualitatif penyata keuangan berkenaan. Kita dah belajar 4-4 ni tadi, cikgu dah terangkan. So, yang mana relate dengan soalan? Ciri yang mana yang tepat, bertepatan dengan soalan? Okey, siapa boleh jawab? Silakan. Okey, Itang angkat tangan. Okey, apa jawapan Itang? Jawapan tu adalah pemasaan dengan kebolehfahaman. Okey, pemasaan. Kerana soalan tu
mention disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan boleh difahami. Dia ada key dekat situ. Dia ada keyword, kata kunci yang perlu diperhati. Okay, very good Iteng. Okay, tahniah, terima kasih. sebab dia ada sebut apa dekat situ? Disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan boleh difahami. Okey, so betul lah jawapan Iteng, pemasaan dan juga kebolehfahaman. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan yang keempat. Okey, nyatakan ciri kualitatif tertingkat yang sesuai bagi setiap penyataan di bawah. Okay, yang pertama, maklumat dalam penyata kewangan boleh disahkan dan memberi jaminan kepada pengguna bahawa maklumat dalam penyata kewangan boleh dipercayai. And then yang kedua, maklumat penyata kewangan tahun semasa syarikat Bestari Berhad boleh dibandingkan dengan maklumat keuangan yang dikemukakan bagi tempoh perakaunan yang lepas. So, apakah ciri kualitatif tertingkat yang terdapat dalam kedua-dua kenyataan tersebut? Okey, siapa boleh jawab? Okey, Amirul. Silakan. Silakan Amirul. Yang pertama adalah kebolehan dan yang kedua kebolehbandingan. Okey. Okey, jawapan Amirul yang pertama kebolehan dan yang kedua kebolehbandingan. Now kita check betul tak jawapan Amirul? Betul. Betul. Sebab dia ada key. Senang kan? Dia ada key di situ. Boleh disahkan, so kebolehan. Boleh dibandingkan, so kebolehbandingan. Ini bermakna kalau keluar kertas peperiksaan soalannya, kita boleh lihat daripada soalan itu sendiri. Apa yang soalan itu nak. Jadi ia boleh membantu murid-murid untuk menjawab dengan lebih tepat. Betul Nisa. Baik. Okey. Dan seterusnya. Silakan Cikgu. Okey. Contoh soalan 5 ya. Nyatakan andaian, prinsip dan batasan perakaunan bagi situasi berikut. Okey, yang pertama, Encik Samson tidak bersetuju dengan keputusan pekongsinya mengubah kaedah pengiraan susut nilai aset bukan semasa perniagaan mereka. Dan yang kedua, perniagaan Teva menyediakan penyata keuangan setiap 6 bulan untuk mengetahui prestasi perniagaannya. So, apakah andaian, prinsip ataupun batasan untuk kedua-dua situasi tersebut? Siapa tahu? Silakan, Syahui, silakan. Hello. Hai. Jawapan tingkat 1 ialah ketekalan, manakala jawapan tingkat 2 ialah tempoh perakaunan. Okey. Betul ke Cikgu jawapannya? Okey, mari kita semak jawapan Syahui. Betul. Tahniah. Ini bermakna rakan-rakan kita di sini betul-betul mengulang kaji bersama-sama kita. Yang di rumah bagaimana? Diharapkan selama 1 jam kita bersiaran ni, anda juga turut sama mengulang kaji. Macam Nisa ni kira pelajar baru lah Cikgu ya. Bolehlah ya mengikuti. Setakat ini Alhamdulillah. Cikgu, saya kira kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Saya pun sangat seronok mempelajari soalan pun boleh. Apa segala pengenalan kepada prinsip perakaunan tingkatan 4 dan rakan-rakan kita di sini semua turut sama mengulang kaji juga bersama-sama dengan mereka yang menonton kita di rumah. Mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir untuk semua murid-murid yang mengambil prinsip perakaunan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Jadi kalau murid tengok ya, modul 1 kita tak ada calculation langsung. Kita kata kita belajar account kan? Betul. Okey, tapi kita kena tahu teori dulu, kena faham konsep dulu. So selepas ni kalau kita nak buat calculation dah jadi lebih mudah sebab kita dah tahu banyak konsep teori tentang perakaunan. Okey, so cikgu ucapkan good luck and all the best untuk semua calon SPM 2021. Okey, whatever you do your best. Okey, so kita aim untuk dapat A. Okey, bukan saja untuk subjek prinsip perakaunan tapi juga untuk subjek-subjek yang lain. Do your best. Buat semampu yang terbaik yang anda boleh berikan. Kuasai topik-topik asas yang saya kira dapat membantu untuk topik-topik seterusnya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Islina yang sudi bersama-sama dengan kita. Juga rakan-rakan dari SMK Putra Perdana Puchong yang turut sama belajar dengan Nisa, mengulang kaji dan menjawab soalan. Anda semua the best. Beri thumbs up untuk diri sendiri dan juga untuk semua yang menonton kami di Road to Success SPM 2021. Baiklah, kita akan tinggalkan anda untuk episod sekian kali ini. Kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Jom lambai semua. Bye. Pahlawan tanpa tanda jasa ialah guru yang mendidikku, yang membekaliku ilmu dengan tulus dan sabar. Guru, dalam ajaranmu ada harapan.
kami kini menjadi insan berilmu dan berguna. Guru, dalam teguranmu ada doa. Guru, dalam diammu ada bijaksana. Selamat Hari Guru. Didik TV KPM